pada pagi ini dalam sidang akhbar ini saya ingin maklumkan bahawa pasukan keselamatan masih lagi menumpukan fokusnya kepada dua kawasan, iaitu di kawasan Tan Duo dan juga di kawasan Tanjung Batu. Untuk makluman, malam tadi jam lebih kurang pukul 8 malam, pasukan keselamatan kita ni semasa menjalankan tugas operasi di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Labian telah ditembak oleh penceroboh daripada Filipina ini, dan tembakan ini bukanlah secara berlarutan tetapi sekejap-sekejap lah, mungkin 2 atau 3 kali dalam tempoh yang agak panjang juga, bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 4 pagi. Kerana daripada itu pasukan kita juga membalaskan tembakan, dan 2 daripada anggota pasukan keselamatan telah mendapat cedera. Seorang mendapat kecederaan di bahagian betis dan seorang mendapat kecederaan di bahagian peha. Dan kedua-duanya telah pun kita hantar pagi tadi setelah dirawat di pegawai perubatan ATM. Kita hantar dia ke Sandakan. Kedua-duanya adalah anggota pasukan gerakan AM daripada PGA Miri dan berusia 25 tahun. Jadi dari sini jelaslah kita lihat bahawa apa yang dicakapkan oleh pada pihak Filipina itu ataupun orang sebelah sana lah tidak benar. Kalau mereka mengatakan mereka nak mengadakan ceasefire, tapi masih lagi menembak pasukan keselamatan kita. Selain daripada itu, saya juga nak menegaskan bahawa jumlah tangkapan sabit dengan tindakan di bawah Seksyen 130(c) Kanun Kesiasaan dibaca dengan SOSMA. Jumlahnya kini meningkat kepada 85 orang. Semalam Tan Sri Ketua Negara mengatakan susulan, kini kita telah menangkap lagi mereka-mereka yang kita jangka terlibat dalam pencerobohan ini secara langsung ataupun tidak langsung, dan tangkapan itu telah meningkat kepada 85 orang. Saya minta pihak media tolong bezakan antara tangkapan di bawah Seksyen 130(c) dengan yang dibaca dengan SOSMA. SOSMA ni adalah Security Offences Special Measures Act 2012. Dengan tangkapan yang kadang-kadang kita lihat semalam lah, kata ada yang ditangkap 27 juga. Itu tangkapan itu lebih kepada mereka yang memasuki kawasan operasi. Jadi tangkapan itu sebenarnya jumlah setakat inilah sejak daripada kita menjalankan operasi ini berjumlah 66 orang sahaja. Jadi saya harap pihak media jangan campurkan dia punya jumlah itu. So tangkapan yang saya maksudkan tadi yang di bawah Seksyen 130(c) Kanun Kesiasaan dibaca bersama dengan SOSMA ni adalah 85 orang setakat ini. Dan saya juga merayu kepada pihak masyarakat, keadaan di sekitar di Lahad Datu adalah beransur pulih. Kalau kita lihat pun di Lahad Datu sekarang ni, kalau pasar pun telah mula dikunjungi oleh orang ramai, dan insya-Allah besok pun sekolah akan dibuka. Jadi orang ramai tidak perlu besar, kerana fokus kita dalam memastikan operasi kita ini hanya tertumpu kepada 2 kawasan ini sahaja. Jadi selain itu, saya juga merayu kepada orang ramai, kalau boleh maklumat-maklumat yang tidak berasas ini saya minta lagi sila sekahkan dengan sama ada di peringkat RPD, Ketua Daerah ataupun di balai-balai, supaya perkara ini tidak menjadi satu perkara yang tidak berasas dan mendatangkan kegusaran serta ketidaksenangan kepada masyarakat umum. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan kepada pihak media pada pagi ini. Ya. 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 Tak dengar? Tak dengar? Tak dengar? Apa soalan ni? Tidak. Sebenarnya kita kawasan yang saya masukkan tadi di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Labian ni kita dah buat kepungan. Dan pihak pasukan keselamatan sebenarnya kita telah mengecilkan kepungan kita. Jadi semasa itulah mereka melepaskan tembakan. Yang itu saya tak boleh nak katakan.
Kalau bunyi letupan, gunakan letupan, mestilah senjata api kan. Saya tak tanya musuh tu pakai senjata api apa. Tapi tembakan menggunakan senjata api. Yes. Tidak, di kawasan Tanjung Batu. Ya. Masa belakang itu berapa ramai itu musuh kat sana? Kita tak kira musuh masa tu. Datuk boleh tak respon kepada laporan Filipina? Dia dakwa terdapat operasi polis di Sandakan di mana orang Filipina ditangkap dan ada yang disuruh lari kemudian polis tembak. Tidak benar. Tapi ada operasi tak di Sandakan? Kita sebenarnya operasi kita hanya tertumpu di kawasan ini saja. Reporting people who have fled, Filipinos who have fled Sandakan and other places but have returned back to the Philippines, saying that the Indonesian authorities being very violent against them, and the men have been hit, and warned to go back. That Indonesian authorities are taking drastic action against innocent people. I strongly deny that. They can say anything. As I said just now, our focus of operation only these two areas. Other areas also we still investigate, but under this section 130C Penal Code, read together with SOSMA. Jadi untuk clarify Datuk, ada tak mana-mana orang Filipina yang ditembak polis yang di luar kawasan operasi sejak mulanya operasi sejak Februari 12? You know very well that only 3 places are involved in it. Yeah, I mean outside the office. Lahad Datu and Sempurna. In Sempurna, so some been shot. So we recovered the body, and then we still send the body to mortuary for postmortem. So we are yet to identify their personality. Maafkan Datuk, I clarify soalan saya. Maksud saya ada tak orang Filipina di Sandakan yang As I told you, there is nothing in Sandakan. So what is there to clarify, Sabong? pasal I say there is nothing in Sandakan. Okay? Yes. itu adakah yang ditahan 85 orang sendiri dia masuk keselamatan Yang itu saya tidak dapat butir-butir lanjut. Saya hanya dimaklumkan bahawa jumlah tangkapan di bawah SOSMA sahaja. Kalau tanya saya particular semua saya tak tahu. Because I think I leave it to the CID to probe further and to conduct the investigation. Yes. Macam saya katakan tadi, kita hanya buat kepungan saja. Sedangkan ada mayat-mayat lagi yang dalam tubuh kita tak ambil lagi. Kontak yang menyebabkan 31 kematian tu. Mayat-mayat musuh tu masih lagi berada di tempat kejadian. So bagaimana kita nak pastikan bahawa musuh mati ke tidak? But the security forces, were any of the members, any of the enemy hit during the big fire? We do not know. Thank you. Alright, thank you. Thank you.